A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, summa ila arwahi walidina wa masyayikhina wa mu'allim. Summa sahibi hadzal kitab sya'abdul Syarul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa la hawla wa la quwwata illa billahi. Allahumma bi barakatil 'ilmi tasawwuf. Allahumma bi barakatil hadmi. Allahumma usimna min juhdil bala wa darkil syaqa wa su'il wa min syarri asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala dan salam selawat kita panjatkan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji-pujian Allah. Jadi Allah lah tempat, Allah lah Tuhan yang layak untuk kita panjatkan segala puji-pujian. Alhamdulillah, kita sambung lagi perbicaraan kita dalam ilmu tasawuf daripada kitab Haqa'iq Anit Tasawuf, beberapa fakta-fakta tentang ilmu tasawuf, dan kita membincangkan salah satu daripada amaliyah, salah satu daripada proses untuk membersihkan hati. Maknanya langkah pertama seseorang kalau dia nak membersihkan hati, tazkiyatun nafs, ialah dengan bersuhbah, ikut kitab inilah. Dan inilah dia jalan yang telah oleh para awliya, orang dulu sebelum kita. Dalam jalan dia nak membersihkan hati, inilah dia metod ataupun proses ataupun cara ataupun prosedur. Semua tu sama itu dalam membersihkan hati dia. Yang pertama sekali, suhbah, maknanya dia akan mencari berdamping dengan orang yang soleh, di mana dia belajar daripada orang soleh ini zikir-zikir olehnya, dan benda ini menjadi amalannya sampailah dia meninggal dunia. Amal sunat ini dia akan sampai dia meninggal dunia. Maknanya dia mencari guru yang boleh mengajar dia zikrullah. Guru ini pun akan membimbing rohani dia. Ini yang dipanggil suhbah. Okey. Baik, jadi kita dah sampai kepada muka surat berapa tu? 39 40 kan? Betul kan? Abu Ali Al-Thaqafi, ya, betul kan? Jadi Abu Ali Al-Thaqafi ini salah seorang daripada orang-orang yang soleh, kata-kata arifin billah. Jadi Abu Ali Al-Thaqafi ini berkata, sekalipun seseorang itu mengumpulkan seluruh ilmu pengetahuan dan bergaul dengan semua peringkat manusia, dia tidak akan sampai kesempurnaan kecuali dengan ataupun mujahadah melalui petunjuk syekh
yang mendidik serta menasihatinya. Di sini poin kita dalam suhbah. Kita membincangkan tentang berdamping dengan orang soleh. Jadi orang yang yang kita belajar ini kata arifin billah, kata ulama-ulama yang soleh, kata orang yang telah meningkat dia punya, dan dia menyusuri jalan yang sama, iaitu bersuhbah. Jadi kata Syekh Abu Ali Al-Thaqafi ini, dia cakap tak dapat tidak kalau dikumpulkan seseorang lelaki dimasukkan ialah, maknanya kalau kita menuntut semua ilmu pengetahuan dan bergaul dengan semua peringkat manusia, semua alim ulama kita bergaul, kita tidak akan dapat sampai ke peringkat rohani yang paling sempurna. Peringkat rohani yang paling sempurna ni yang kalau kita tengok daripada sudut ilmu tasawuf, iaitu yang kita bincangkan tentang orang yang sampai ke peringkat hakikat dan juga orang yang sampai ke peringkat ma'rifatullah. Dua ini adalah hidayah taufik yang Allah Ta'ala bukakan kepada orang yang mujahadah, orang yang untuk membersihkan hati dia, yang melalui jalan inilah, jalan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Jadi sampai ke peringkat kesempurnaan, kecuali macam mana dia nak sampai ke peringkat hakikat dan makrifat ini, makrifatullah, peringkat yang serendah-rendahnya sampai makrifatullah, peringkat yang setinggi-tingginya, nak sampailah ke peringkat fana billah, nak sampailah kepada hakikat bertemu dengan zat Allah SWT, maka musyahadah itu tak dapat tidak boleh sempurna dengan hanya belajar saja. Belajar dengan 1000 alim ulama saja tak sampai. Dia kena bersuhbah dengan guru yang mursyid, guru yang boleh membimbing rohaninya sampai ke tahap yang disebutkan oleh Syekh Abu Ali tadi, tahap kesempurnaan. Jadi tak dapat tidak bila peringkat yang rohani yang tinggi ini, kita mesti mencari syekh ataupun guru yang boleh kita bersuhbah dan kita belajar daripada dia zikrullah, dan kita menjalani riyadah. Riyadah ni bukan main bola, main takraw. Riyadah ni maksudnya tazkiyatun nafs. Riyadah iaitu berlatih-latih untuk berzikir, membersihkan hati. Itu dia. Berlatih-latih untuk mengekang hawa nafsu, menjaga pantang larang dalam ilmu tasawuf yang kita cakap 10 sifat-sifat mazmumah tadi. Selain daripada berzikir, jaga pantang, iaitu jangan dituruti 10 sifat-sifat nafsu yang tak elok tadi. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, balik dia itu, dia pimai-pimai tang tu juga, pimai-pimai tang tu, akhirnya dia akan balik kepada apa? Jalan memperbanyakkan zikir. Jalan memperbanyakkan. Okey. Dan dia cakap mujahadah. Mujahadah ni ialah kita bersungguh-sungguh untuk berlatih-latih berzikir dan bersungguh-sungguh untuk menjaga pantang larang, tidak mengikut sifat-sifat nafsu al-mazmumah tadi, yang 10 tu. Kita belajar ilmu tasawuf, kita belajar tentang apa sifat-sifat yang tak baik. Kita maknanya ilmu tasawuf itu bagi kita idea, bagi kita ilmu, bagi kita pengetahuan, dapat tahu sifat-sifat yang ni, sifat hasad macam ni, sifat tidak ikhlas macam ni. Tetapi ilmu tasawuf saja tidak cukup.
Yang kita belajar-belajar macam ni tak cukup. Dia kena ada riyadatun nafs. Riyadah an-nafs. Riyadah ni lah berlatih-latih untuk kepada Allah, memperbanyakkan zikir kepada masa siang harinya, malam harinya, tengah malamnya. Bangun untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Khalwah, mengasingkan diri, tidur, kita bangun dengan tahajudnya, dengan taubatnya, dengan selawatnya, dan juga dengan amalan kita belajar daripada guru kita itu, kita alun cukup-cukup hati ini dengan zikrullah. Jadi bangunnya kita malam ni, bangun kita pada malam untuk berzikir, tak lain tak bukan kerana menurut perintah Allah, bersihkan hati. Jadi bersihkan hati maksudnya alat paling cantik, alat paling ampuh, yang paling efisien, yang hatilah zikir. Yang kita belajar daripada Tuan Guru kita tadi, itulah yang kita akan balun cukup-cukup, belasah cukup, berbanyak zikrullah. Hati itu ya, tak boleh pakai klorok dah, itu kain. Tak boleh pakai asam jawa, asam limau ke apa, beraso ke, tak boleh. Bersihkan dia zikrullah. Zikir mana? Zikir yang kita belajar dengan guru tadi. Zikir yang dipanggil sekarang ni zikir at-tariqah. Pasal apa? Kita belajar daripada guru kita belajar daripada guru dia belajar daripada guru yang atas daripada dia, dan bersambung-sambung salah silah pembelajaran ini, maknanya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dekat sambung-sambung salah silah zikir, cara kaifiat zikir. Sesiapa yang kita tidak boleh mengambil contoh tauladan daripada sesiapa yang kita tidak boleh mengambil yang tidak menyatakan kepada kita tentang kebaikan dan kelemahan diri, maka tidak artinya muamalat, maknanya adalah guru yang mengajar kita ni, yang akan kita ini. InsyaAllah nanti kita akan belajar dia punya syarat-syarat guru, ataupun dalam ini dia panggil pewaris Muhammadi. Pewaris Muhammadi. Guru yang mursyid itu dia istilahkan sebagai pewaris. Dia punya istilah senangnya mursyid. Ada sifat-sifat dia. Okey. Soleh inilah jadi kita untuk apa? Untuk membetulkan rohani kita, memperbaiki perangai kita, membetulkan hati kita. Okey. Ya, itu Abu. Kemudian Abu Madian Al-Ghawthi rahimahullah. Berkata Abu Madian rahimahullah, sesiapa yang mencari atau mengambil adab daripada orang yang beradab, niscaya dia merupakan orang yang mengikutinya. Maknanya kita ini kadang-kadang kita pun nak memberi pengajaran pada orang lain, nak memberi nasihat kepada orang lain. Jadi kita punya apa? Kita punya syarat diri kita, persiapan diri kita pun kena ada. Maknanya kita disuruh belajar dengan orang yang mempunyai adab yang tinggi. Adab yang tinggi artinya mempunyai akhlak, perangai yang baik. Makna orang yang soleh. Cari orang yang soleh untuk bimbing kita.
soleh, kita cari orang yang toleh. Soleh itu lawan kepada baik. Mana bedanya so dengan to. To orang yang baiklah agamanya. Jadi kita ikut orang yang adab. Bukan apa, kita pun akan merosakkan orang yang mengikuti kita. Ataupun kalau orang yang rohani kita itu bukan orang yang soleh, pastinya adab dia dengan Allah Ta'ala sangat kurang. Kita ikut, kita pun adab kita pun akan turun. Itu dia. Jadi itu pendapat Abu Madian Al-Ghawthi. Maknanya kat sini dia nak menekankan sohbah kena cari betul-betul orang yang betul-betul ada adab. Pasal orang yang ada adab ni orang yang kita boleh ikut. Okey. Syekh Ahmad Zarruq. Sebab apa saya baca tentang kita nak dengar pendapat orang-orang soleh yang lain lah, syekh yang mempunyai tahap rohani yang Syekh Ahmad Zarruq. Ini salah seorang daripada ahli sufi yang terkenal ni, Syekh Ahmad Zarruq ni, dan juga pengarang banyak kitab ilmu tasawuf. Syekh Ahmad Zarruq rahimahullah ta'ala dalam qawaidnya, qawaid ni ialah cara-cara, kaedah-kaedah. Kalau satu kaedah, satu cara, kita pun dalam bahasa kita kaedah. Tapi kalau banyak kaedah, qawaid. Qawaid. Jadi Syekh Ahmad Zarruq dalam qawaidnya, maknanya dalam satu buku tentang cara-cara, maknanya cara-cara nak membersihkan hati inilah, dia ada menyebut mempelajari ilmu dan amal daripada masyayikh. Masyayikh itu ialah tuan guru. Maksudnya ialah tuan guru. Mempelajari ilmu dan amal daripada masyayikh adalah lebih sempurna berbanding mempelajarinya daripada orang. Dia cakap kena cari yang betul-betul soleh tertentulah. Syekh ni pun kena tengok. Ambil syekh yang kita cakap guru yang mursyid inilah. Maknanya kalau kita belajar ilmu dan amal daripada dia, lebih sempurna ilmu kita, amal yang kita pelajari itu lagi barakah berbanding mempelajari daripada orang lain, makna orang biasalah. Ulama-ulama biasa. Apa dia punya hujah dia? Bal huwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, daripada surah Al-Ankabut. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam orang-orang yang diberi ilmu. Orang yang diberi ilmu ni ada dua. Satu, ilmu daripada kitab tafsir itu. Bila kita baca kitab-kitab tafsir, bila kita mempelajari ilmu Al-Quran, kita dapat dia punya intipati pengajaran. Jadi ada orang dia tahu daripada situ. Ada orang pula Allah Ta'ala bagi tahu, Allah Ta'ala bagi ilham dalam diri dia macam mana rahsia-rahsia apa? Rahsia-rahsia dalam Al-Quran, pengajaran-pengajaran daripada Al-Quran.
Dia punya makna ayat Quran yang nak ditafsirkan itu dia lagi detail. Tuan-tuan, kalau kita baca ayat, contohnya saya pernah baca kepada tuan-tuan, kitab dia apa? Ayat tentang la taqrabus salah, la taqrabus salah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kamu datangi la taqrabus salah, jangan kamu datangi sembahyang wa antum sukara, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Mabuk, sehinggalah kamu mengerti, tahu apa yang kamu ucapkan dalam sembahyang itu. Satu lapis, kalau kita faham daripada tafsir biasa, itu berarti maknanya orang yang mabuk. Kalau ikut hukum fiqh, orang yang mabuk, bila dia sembahyang dia tak faham apa, tidak sah sembahyang dia. Maknanya tak ada ingatan. Orang ni mabuk ke, gila ke, pitam ke, tidak sah sembahyang dia, sebab dia syarat dia kena berakal. Okey, itu satu dari sudut ilmu fiqh. Satu, mabuk itu macam-macam lah faktor. Minum arak pun mabuk. Jadi mabuk disebabkan oleh arak, dan macam-macam lagi lah mabuk. Okey, baik, kalau kita baca daripada satu sudut, mabuk itu bila mabuk saja sembahyang tidak akan sah. Pasal apa? Kita tak tahu apa yang kita baca dan kita tak ingat apa-apa pun. Yang kedua, kalau mengikut tafsir ahli-ahli sufi, tuan-tuan ingat, la taqrabus salah wa antum sukara, itu jangan kamu hampiri solat sedangkan kamu mabuk. Mabuk di situ ialah orang yang tak ada akalnya. Itu kalau nak ditafsirkan dengan lebih detail daripada sudut ilmu tasawuf, ialah orang yang tidak ada konsentrasi dalam sembahyang ni pun parah. Parah. Pasal apa? Dia dalam sembahyang dia tidak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia tidak ada rasa khusyuk. Sebab ayat selepas tu, hatta ta'lamu ma taqulun, sehinggalah kamu faham, kamu mengerti apa yang kamu baca, apa yang kamu cakapkan. Jadi sekali imbas kita baca orang mabuk tu maknanya orang yang hilang akal. Tetapi bila ahli sufi tu mentafsirkan dia kata, kita orang-orang yang apa, dalam keadaan kita menunaikan solat, dia punya apa dia, ataupun apa dia punya objektif utama. Allah Ta'ala sebut, wa aqimis salata li dzikri. Tunaikanlah sembahyang tu untuk mengingati aku. Jadi kita pula dengan segala masalah kita, dengan segala masalah hati kita yang macam-macam, ingat itu dan ini, ingat perkara-perkara urusan yang macam-macam, kita sendiri tahulah urusan-urusan keduniaan, semua kita sumbek masukkan dalam sembahyang tu. Sebab itulah di sini berlaku masalah. Maknanya kehalusan pengajaran ahli sufi itu, dia masuk bukan sekadar orang yang mabuk akal saja, tetapi di situ orang yang apa? Orang yang tidak ada tumpuan kepada Allah SWT, ingat macam-macam dalam solat. Tapi ini satu lagi tuntutan lah. Tuntutan apa? Supaya khusyuk dalam sembahyang. Itu dia.
Jadi dia punya detail perincian tafsir tu lagi dan lagi. Melibatkan apa? Melibatkan amal dalam solat. Tuntutan supaya khusyuk kepada Allah Ta'ala dalam solat. Okey, jadi macam itulah. Maknanya bila orang tu mula membersihkan hati dia, kita rujuk pada sebelum ni kan, kalau bangun tengah malam, yang cara paling sempurna ialah ambil wuduk, lepas tu terus tak melakukan apa-apa pekerjaan yang melalaikan. Hati kita terus menerus ingat kepada Allah SWT, dan terus kita menunaikan solat sunat wuduk 2 rakaat macam yang itu hari kita cakap. Yang itu hari dah dibahaskan oleh siapa tu? Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Jadi nak dapat kedudukan hati yang khusyuk, yang sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala, tidak terkona ingat itu dan ini, bukan satu perkara yang mudah. Senang nak cakap, tapi nak dapatkan tu susah. Sebab itulah hati ini nak dikaitkan supaya sentiasa ingat kepada Allah SWT. Tak lain tak bukan kita sentiasa melazimkan zikrullah. Jadi ini dia, kalau kita berguru dengan guru yang mursyid, inilah yang akan dilatih kepada anak-anak murid tu. Ditanam disiplin diri supaya sentiasa berzikir kepada Allah SWT. Baik. Jadi pengajaran-pengajaran yang detail macam ni tentang bab tumpuan kepada Allah, takut kepada Allah, redha kepada Allah, kan? Sifat pemurah yang sebenar-benarnya, dia ada pada siapa? Rahsia-rahsia sifat-sifat yang baik itu ada pada orang yang dekat dengan Allah SWT. Dekat dengan Allah SWT, iaitu guru-guru yang mursyid. Itu dia di situ. Jadi orang ni dia bukan saja mentafsirkan Al-Quran itu dengan tafsir-tafsir sedia ada dalam kitab-kitab, tetapi dia menterjemahkannya dalam bentuk apa? Perbuatan-perbuatan dia, perbuatan amal-amal diri dia. Jadi anak murid tengok diri dia, ataupun dia nasihatkan anak murid buat macam tu, sedangkan dia pun macam tu juga hati dia, redha kepada Allah apa tu semua. Jadi dia akan keluarkan pengajaran-pengajaran ini kepada anak-anak murid dia. Baik. Okey. Kemudian wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Ini dalam surah Luqman. Maka lazimilah lazimilah syuyukh. Syuyukh itu ialah kata-kata jamak bagi syekh. Syekhun, syekhani, asyuyukh. Syuyukh tu siapa? Tuan-tuan guru tadilah maksudnya. Masyayikh ataupun syuyukh sama pada makna. Lazimilah syuyukh seperti yang telah dilakukan oleh para sahabat. Mereka mengambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan baginda pula mengambil daripada Jibril alaihi salam. Ikutilah isyarat baginda yang merupakan hamba Allah dan Nabi. Maknanya kita ikut macam mana salafus salih. Sahabat memang dia berguru betul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada orang yang betul hidup mati dia nak belajar dengan apa? Dengan Rasulullah, dia tinggalkan kampung Sufah. Contohnya Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Darda, Abu Hurairah. Sufah, golongan-golongan yang dia nak fokus berguru dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang ni ada kampung halaman. Nak betul-betul konsentrasi Rasulullah, maknanya rahsia-rahsia agama ni tak kira tauhid ke, dia nak belajar bab apa, bab
muqarabah ataupun hampir dengan Allah SWT, terus dia berguru dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tinggalkan kampung halaman dia. Sebab tu kita tahu kan, dalam masa kita ziarah umrah ke kan, ada tempat apa, tempat di situ dalam di tepi Masjid Nabi tu. Dulu Masjid Nabi kecil je, sekarang ni usahakan berlipat kali ganda besarnya. Tapi dikekalkan juga tempat ahli sufah tu. Okey. Baik. Jadi sama juga ahli sufah ataupun sahabat-sahabat Rasulullah yang lain, ialah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, diorang ada rumah sendiri tapi masih dia suhbah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kemudian Rasulullah pun dia punya guru dia ialah Jibril. Walaupun Rasulullah makhluk yang tetap berguru dengan siapa? Jibril. Guru kepada Rasulullah adalah Jibril. Ini Rasulullah pun mengamalkan apa? Suhbah juga, suhbah Jibril. Cumanya peningkatan rohani Rasulullah tu hebat mana, itu Rasulullah. Tetapi kaedah suhbah ni tetap Rasulullah ikut. Dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, ikut Jibril, dia tanya Jibril setiap permasalahan tu. Kalau nak boleh dia doa kepada Allah SWT, ilham terus turun kan. Tetapi dia berapa dengan bersuhbah dengan Jibril alaihissalam. Walaupun kedudukan Rasulullah tu memang lagi hebat daripada Jibril, tapi okey, mengikut kaedah yang sama. Begitu juga tabi'in, mereka mengambil daripada sahabat. Ialah orang Islam, orang dan dia ini berjumpa dengan sahabat. Dan jumpa tu jumpa yang cantiknya jumpa berguru lah, maknanya sebagai guru dia, dan tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in, generasi yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah dan hanya bertemu dengan sahabat Nabi. Okey, itu yang tabi'in pula, dia berjumpa dengan orang yang berjumpa dengan sahabat. Lagilah dia lah. Imam Asy-Syafi'i habis dia tabi'in sebab dia berjumpa dengan Imam Malik, dengan sahabat. Imam Malik ini Imam Malik dia jumpa dengan sahabat ke? Ya, ada dia berjumpa dengan sahabat. Imam Abu Hanifah adalah tabi'in, orang sahabat Nabi masa hidup. Okey. Zaman dia tidak berjumpa dengan sahabat Nabi. Jadi dia berjumpa dengan sahabat Nabi, jadi ikut kepada tabi'in. Okey, jadi orang-orang ni pun sama juga, dia mengambil, dia berguru dengan orang yang segenerasi atas dia. Mereka mengambil ilmu sahabat pula. Baik, setiap pengikut mempunyai guru yang khusus. Contohnya Ibnu Sirin serta Al-A'raj yang mengambil daripada Abu Hurairah. Okey. Manakala Wahab bin Munabbih dan juga Mujahid
mereka mengambil daripada Ibnu Abbas. Mana dia mengambil ilmu, dia mengambil zikir, dia cara beramal, lepas tu dia mengambil akhlak yang baik, adab ilmu, adab diri daripada Ibnu Abbas. Jadi dia ada line, yang ini line dia belajar dengan Ibnu Abbas. Kalau kita tengok Hasan Al-Basri pula, belajar daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali belajar dengan Rasulullah SAW. Sebab tu kalau tuan-tuan buka kitab Syairus Salikin, kita tengok jalur fikir tarik itu, Palembang dia tulis. Ada Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman, Syekh Muhammad As-Saman, para awliya pula, Ma'af As-Saqat, At-Ta'i. Kita akan jumpa dengan Hasan Al-Basri, Imam, kita akan jumpa Rasulullah. Tengok dia punya silsilah ada link sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tarik zikir yang diajarkan tariqah itu yang mu'tabarah, yang yang diiktiraf, ada dia punya, mesti ada silsilah dia. Silsilah dia sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sohbah itu daripada zaman ini sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sohbah. Kalau dalam ilmu hadis dia panggil sanad. Ilmu hadis ni dia ambil daripada orang atas dia, orang atas ambil daripada orang atas dia. Dan perawi hadis, dia nak terima hadis pun ada tak syarat dia? Ada. Dia tengok guru yang nak mengajar, dia tengok rawi ataupun periwayat hadis tuan guru, ada syarat-syarat dia. Sama jugalah dalam bab beramal ini. Yang akan menyampaikan, yang akan mengajar zikir tu ada syarat dia. Macam tu kalau saya jelaskan kepada ilmu apa? Ilmu hadis. Baik. Mereka mengambilnya secara jelas melalui mereka yang disebut tadi. Maknanya dia belajar. Ibnu Abbas pun ada antara adab ilmu yang dia belajar daripada Zaid bin Thabit, salah seorang daripada ulama, orang alim, orang yang antara sahabat yang banyak ilmu. Zaid bin Thabit. Dengan Zaid bin Thabit dalam bab masalah-masalah hukum, selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai timbal baliknya, Zaid bin Thabit dia hormat Ibnu Abbas sebagai apa? Ahlul Bait, sebagai keturunan Rasulullah. Sebab Ibnu Abbas adalah apa? Sepupu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cumanya umur dia sangat muda sangat. Sebab apa? Abbas bin Abdul Muttalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula Abdullah. Jadi hubungan antara Nabi dengan Abdullah bin Abbas itu, Ibnu Abbas itu adalah sepupu. Jadi Zaid bin Sabit hormat apa? Hormat kepada Ibnu Umar atas dasar apa? Keturunan Rasulullah keluarga Allah sallallahu alaihi wasallam. Tengok macam tu dulu. Tuan guru tu pun tak menyombong, dia pun hormat orang kapasiti macam ni pula. Daripada sudut hemah dan hal, Sayyidina Anas telah mengisyarat
Sayyidina Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik. Malik bin Anas itu Imam Malik, imam mazhab tu. Anas bin Malik itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Anas katanya tu apa orang tinggi nak baca kan apa tu manafatna manaqadna at-turaba aidina min dafnihi alaihi salam hatta angkarna qulub yang melekat pada tangan-tangan kami kesan daripada pengkubungan Rasulullah SAW sehinggalah kami mengingkari hati kami. Karena kami tidak menghilangkan tanah yang melekat pada tangan-tangan kami kesan daripada pengkebumian Rasulullah SAW. Jelas bahawa melihat kepada kepribadian mulia Rasulullah kepada hati mereka, kerana sesiapa yang benar-benar maka hatinya tidak sunyi daripada bersamanya. Okay? Oleh kerana kita disuruh bersuhbah dengan orang yang soleh dan ditegah bersuhbah orang yang fasik. Makna daripada yang apa kata-kata Sayyidina Anas ini ialah apa yang diorang belajar dapat bila mereka berdamping dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu diingat betul dalam hatinya. Okey, betul-betul pengajaran Rasulullah tu terus sampai jadi sebab itulah kita disuruh bersuhbah dengan orang-orang yang soleh. Pasal apa? Aura orang soleh ini hebat, barakah dia hebat, aura dia hebat. Bersuhbah maknanya kalau kita hadir dalam majlis pun dapat berkat, apa lagi kalau kita jadi anak, lagilah banyak barakah dia. Okey, yang soleh ini, mereka kalaulah mereka itu tergolong dalam kalangan aulia illah, mereka ada hak untuk memberikan syafaat di akhirat. Para aulia illah, para syahid, para penghafal Al-Quran, para nabi, mereka adalah orang yang Allah Ta'ala bagi apa? Ada bagi bagi syafaat pada mereka. Okey, tapi yang paling besar ialah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baik. Ali Al-Khawwas. Terakhir sekali. Baik, berkata Sayyidi Ali Al-Khawwas rahimahullah, la taslukanna tariqan lasta ta'rifuha tahwi fi mahawiha. Jangan kamu melalui satu jalan yang kamu tidak mengetahuinya, menyebabkan kamu tergelincir ke lembahnya. Kita belajar apa? Belajar tentang kata-kata para aulia pimpilan ni pasal apa? Dia bagi maksud yang dia bagi kita beza, gambaran yang berbeza-beza tentang apa? Idea yang pelbagai tentang sohbah ini. Ali Al-Khawwas cakap macam ni,
Syekh Wahab Asy'arani cakap, Abdul Wahab Asy'arani cakap macam ni. Dulu kita dengan kita Imam Al-Ghazali, banyak input kita dalam sohbah ini, dalam mengetahui ilmu tentang sohbah ini. Jangan kamu melalui satu jalan yang kamu tidak tahunya tanpa pembimbing menyebabkan kamu tergelincir ke lembah. Ini dan mursyid akan memandu murid menuju pesisiran yang selamat, menjauhkannya daripada bahaya perjalanan serta tergelincir semasa berjalan. Jalan-jalan jalan-jalan yang zahir ni, ini jalan-jalan pembersihan hati. Jalan macam mana kita nak membersihkan hati. Dia punya godaan, banyak ujian daripada Allah SWT. Jadi nak tahu jalan ni betul, jalan ni ada pokok semalu, jalan ni ada duri, jalan ni boleh lalu, orang yang faham kebijaksanaan ini, orang itu akan insya-Allah dapat. Okey. Keadaan ini berlaku kerana mursyid tersebut telah melakukan suluk dengan pimpinan yang arif tentang selok-belok perjalanan dan sentiasa memerhati murid. Bila kita bersohbah dengan dia, dia pun bertanggungjawab jaga kita, perjalanan rohani kita. Dia bagi bimbingan tu, dia bimbing kita, dia bertanggungjawab. Kalau waktu dia hidup, dia akan, bila dia bertanggungjawab, dia akan bagi kita nasihat-nasihat, dia akan tunjuk dia sendiri. Bila dia adalah model akhlak yang hidup, model akhlak Rasulullah yang hidup, sallallahu alaihi wasallam yang hidup depan kita. Sebab orang-orang yang soleh ini, orang yang bertakwa ini, guru yang ada rohani yang tinggi ini, dia punya dia punya akhlak, dia punya adab dia sangat-sangat bagus, sangat-sangat. Apatah lagi bila dia bagi kita nasihat, lagilah. Tengok dia punya gerak-geri pun kita dah dapat kat situ cara adab. Okey. Dia sentiasa mendampingi sampai kepada matlamat. Selepas itu dia mengizinkan untuk memberi irsyad kepada orang lain. Maknanya dia akan bimbing, dia akan bimbing anak-anak murid. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, bila saya bicarakan tentang mimpi, mimpi sekarang kita ingat bimbingan masa dia hidup dia, tidak. Kadang-kadang kalau tuan-tuan, bila Allah Ta'ala bagi hidayah dan taufik, Allah Ta'ala bagi mimpi yang benar. Okey, mimpi benar, adalah kita datang akan bagi nasihat tertentu, masalah-masalah kita. Sama ada tuan-tuan percaya atau tidak, terpulang. Tapi mimpi yang soleh termasuk dalam satu nabian ke, macam tu. Kalau kena 1/40 ke 1/20, benar. Dia mimpi yang benar. Ada mimpi yang mengarut. Kadang-kadang kita ni banyak mengarut daripada yang benar. Okey. Sebab tu kalau Nabi pun berlaku kepada Nabi, Allah Ta'ala uji dia dengan mimpi. Datang ujian tu dalam mimpi. Mimpi tu mimpi yang benar. Okey. Jadi sebab itulah kadang-kadang guru ini meninggal
Kalau Allah Ta'ala nak izinkan, bertemu anak murid tadi dengan gurunya dalam mimpi. Tapi tengoklah juga masih lagi kita ambil kira apa? Syariat. Syariat tu masih lagi. Sebab kadang-kadang yang datang itu pun kita kena berjaga-jaga. Sebab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan tentulah macam nampak gaya macam suara ketua. Kan orang hebat ni dia dapat hidayah taufik peringkat. Ilmu dia kalau tak adalah ilmu syariat terpedaya. Sebab apa? Suara tu dia menghalalkan yang haram, telah halal yang syariat. Hebat. Aku ni peringkat tinggi ni. Benda yang tak boleh pun dia boleh. Ini satu. Aku dari syaitan macam tu, confirm syaitan. Dia ambil batu dibaling. Dekat cahaya tu. Lepas tu iblis mai dah orang beramal aku apa, aku perdaya ni. Tuan-tuan, balik kepada kita punya ilmu yang wajib kita belajar, ilmu syariat tu. Okey, belajar tu kita kena ada basic tauhid, fiqh dan tasawuf. Walaupun dalam perjalanan nak membersihkan hati mesti ada ilmu. Sebab dia ilmu asas. Okey. Dia sentiasa mendampingi murid hingga sampai kepada matlamat jahit. Selepas itu dia mengizinkan untuk memberi isyarat kepada orang lain mengenai perkara ini. Ibnu Al-Banna dalam manzum kita bacalah yang apa tu, yang Rumi. Sesungguhnya kaum sufi telah bermusafir ke hadrat Al-Haq. Mereka berpindah kepada pembimbing yang elok perjalanan, telah menempuhnya kemudian kembali untuk menceritakan yang di, maknanya orang-orang jalan apa, membersihkan hati, berzikir kepada Allah Ta'ala, bagi dia petunjuk hidayah rohani kepada orang yang jadi bila sampailah ke hadrat Allah, mana sampai ke tahap ma'rifatullah, mereka berhajat kepada pembimbing. Pada itu pun sebelum sampai ke tahap rohani yang tinggi ini, mereka tetap yang membimbing mereka. Okey, yang mengetahui belok-belok perjalanan. Maknanya dalam perjalanan kalau berlaku isu itu dan isu masalah itu dan masalah ini, boleh dengan tuan guru, pembimbing rohani kita, kembali untuk menceritakan kepada kaum apa. Okey, maknanya dia sampai tahap mana pun, mana sampai ke hadrat Allah SWT pun, sampai ke peringkat tinggi itu, bila balik saja, bukan dia tidak boleh menceritakan rahsia-rahsia perjalanan ma'rifatullah tu. Tahu perjalanan itu, dia dah tahu perjalanan itu macam mana dia telah menempuh. Jadi esok bila dia ada anak murid dan tuan guru bimbing pula anak-anak murid yang lain, sama juga. Tak lain tak bukan niat dia, guru yang mursyid ni, untuk apa? Kalau dia dah sampai kepada Allah Ta'ala, anak-anak murid ni pun sama juga. Dia berdoa, dia bimbing, dia ikhtiar supaya anak murid ni pun sampai ke hadrat Allah SWT juga. Untuk menceritakan kepada kaum apa yang diperolehi. Maknanya pengalaman-pengalaman dia tu, kelebihan itu semua sebagai apa? Sebagai ilmu
bimbing anak-anak murid dia. Sebab tu nanti bila kita antara syarat mursyid ialah mempunyai ilmu dan pengalaman tentang jalan penyucian jiwa serta cara mendidik. Okey, jadi maknanya dia dah ada melalui pengalaman-pengalaman rohani itu. Kalau tak, dia tak boleh bimbing. Okey, baik. InsyaAllah kita akan sambung. Ini tuan-tuan tentang sohbah tu dia, maknanya malam macam mana pun orang yang nak menempuh hati ini, dia mesti ada guru pembimbing. Itu yang kita namakan sohbah. Jadi kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wal 'asr innal insana illal ladzina amanu. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.